Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua murid. Baik, pada malam ini kita akan sambung pula dengan kertas 3, iaitu ujian bertutur, ataupun namanya speaking test. Okey, untuk pengetahuan semua, terutamanya yang form 4 ni, ujian bertutur ni markah yang diperuntukkan ialah berapa? Siapa tahu? Kertas 1 100 markah kan, karangan. Kertas 2 100 markah kan, tata bahasa, rumusan, komsas. Kertas 4 ujian mendengar yang kita buat minggu lepas, berapa? 30 markah kan. So kertas 3 ujian bertutur berapa markah? Takkan nak tahu yang form 5 ni. Form 5 dah kena tahu dah, sebab tahun depan bulan 2 kamu dah kena ambil ujian bertutur ni dan ujian mendengar. 45 bukan, 40 bukan. Okey, ujian bertutur tak tahu. Ujian bertutur ni markah dia banyak juga tau, 70 markah. Ya, 70 markah. Okey. Jadi untuk kamu tahu dengan lebih lanjut, kamu tengok video yang cikgu akan paparkan ni Okey, mungkin ada yang pernah tengok. Tapi cikgu kena pasang juga sebab ada kawan-kawan kamu yang belum lagi tahu tentang format ujian bertutur ni. Okey, so semua boleh berikan perhatian dan fokus terhadap video yang cikgu akan paparkan pada malam ini. Okey jelas Okey, cikgu pasang sekarang. Untuk makluman semua, kertas 3 ini merupakan satu format yang baru yang tidak ada sebelum ini, iaitu kertas 3 1103/3 iaitu bertutur. Ya. Dan kalau kita tengok kepada kertas ini, dia mengandungi 2 taksiran, iaitu taksiran individu, iaitu selama 3 hingga 5 minit dan markah yang diperuntukkan sebanyak 40 markah. Manakala kumpulan, kita ada 12 hingga 15 minit untuk masa calon menjawab dalam kumpulan. Markah yang diperuntukkan 30 markah itu secara individu. Jadi perkara yang ditaksir kemahiran bertutur iaitu tata bahasa dan kosakata, sebutan intonasi dan nada, fasih dan bertata susila, idea dan bermakna. Inilah perkara yang ditaksir dalam kertas 3. Yang seterusnya ialah contoh. Ya, kalau semua calon lihat contoh ini, contoh soalan bertutur taksiran individu, dia ada tema alam sekitar dan teknologi hijau. Jadi lihat gambar dan fahami petikan di bawah, kemudian jawab soalan dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Jadi ini tadi kita kembali kepada kepelbagai bahan. Kita ada teks pelbagai iaitu gambar dan juga petikan. Jadi calon kena membaca petikan itu di depan pentaksir secara mekanis berdasarkan intonasi dan sebutan yang betul. Kemudian pentaksir akan mengemukakan soalan kepada calon-calon kita, iaitu soalan 1 dan 2 berkaitan dengan teks yang dibaca, manakala soalan 3 dan 4 calon bebas mengemukakan pendapat masing-masing. Ya, itu soalan secara individu. Kalau sebelum kita nak sentuh tentang secara taksiran kumpulan, Cik Haidin, kabarnya kita ada satu contoh ujian bertutur bahasa Melayu taksiran individu. Yeah. Jadi kita saksikan terlebih dahulu. Silakan. Sila lihat apa yang diberikan di hadapan anda. Temanya ialah alam sekitar dan teknologi hijau. Jadi teliti gambar yang diberi dan sila baca petikan tersebut. Punca utama pencemaran air ialah bahan buang domestik seperti sampah sarap dan bahan pembahai.
Sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Kilang-kilang juga dianggap punca utama pencemaran air apabila cecair kimia yang mengandung bahan toksik disalurkan ke dalam sungai. Pertanian juga menjadi punca pencemaran air. Penggunaan baja kimia untuk menghapuskan haiwan perosak mencemarkan air dan menghalang penembusan cahaya mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik. Selain itu, pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Minyak yang mengalir ke laut akibat kebocoran tangki minyak akan menutupi lapisan air dan mencemarkan laut. Saya teruskan kepada soalan yang pertama. Nyatakan punca-punca pencemaran air. Punca-punca pencemaran air adalah disebabkan oleh bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan tambahan. Pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Soalan seterusnya, apakah kesan-kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik? Kesan-kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik akan mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menangani isu pencemaran air? Pada pandangan saya, langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi menangani isu pencemaran air ialah bermula dari kawasan sekolah. Guru-guru khususnya perlulah mendidik anak murid mereka agar cakna akan kepentingan menjaga alam sekitar. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baik, hebat jawapan anda. Untuk soalan yang terakhir, dengarkan. Kurang kesedaran kepentingan sumber air. Punca, masyarakat tidak mengambil kisah tentang pencemaran air. Jelaskan. Kita sedar bahawa punca kepada isu pencemaran air adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang kurang prihatin terhadap isu pencemaran air. Contohnya, setengah daripada masyarakat dengan sesuka hati membuang sampah ke merata tempat, khususnya ke kawasan sungai. Hal ini pasti akan menyebabkan sungai menjadi tercemar sekaligus menyebabkan masyarakat tidak mendapat sumber air yang bersih. Baiklah. Itu sahaja. Terima kasih di atas semua jawapan awak, Nur Airin. Jadi, selamat hari raya dan terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Jadi, cikgu nak tanya respon kamu semua, faham tak video tadi? Penerangan tentang ujian bertutur secara individu. Okey, Faham. faham? Okey, tak apa. Ada tak yang tak faham? Cikgu risau yang form 5. Yang form 5 tak apa, yang form 4 ni. Sebab form 4 kan baru lagi kan. Sebab cikgu tahu ada lagi yang belum pernah lagi jawab ujian menengah ni, ujian bertutur ni. Sebab kalau peperiksaan dalaman kat sekolah ni, ya, cikgu tak akan sentuh tentang kertas 3 dan 4. Betul tak? Cikgu sentuh kertas 1 dan 2. Sebab biasanya cikgu akan buat ujian bertutur dengan menengah ni hujung-hujung tahun baru buat. Sebab masing-masing cikgu nak habiskan silibus. Alia, okey, tengah buat baguslah. Isha macam scary. Dia scary Scary tu kalau kamu tak ada, tak apa, kita panggil tak peka tentang isu semasa, tak membaca kan. Jadi kamu akan jadi scary lah. Nak jawab susah kan. Okey, Nabil, ujian bertutur tu buat dekat sekolah latihan biasa ke ataupun exam? Oh, maknanya latihan biasa je lah. Oh, exam. Exam tu maknanya sekolah Nabil buat empat kertas lah. Oh, mau dah buat dah. Oh, bagus. Sebab ada setengah sekolah, kebanyakan sekolah lah dia tak buat pun. Exam dalaman ni, exam tengah tahun dia tak buat kertas 3, kertas 4 dia tak buat. Biasa buat kertas 1, kertas 2 saja. Okay, so generasi kamu beruntung lah. Kan, yang form 4, form 5 ni. Sebab kamu boleh buat awal ni, ujian bertutur, ujian menengah ni. Sebab kamu punya senior last year, kan,
Last year tu bayangkan. Maknanya SPM 2021 mereka baru buat latihan ujian bertutur ni dengan ujian mendengar ni. Kan tahun ni kan SPM kan? SPM 2001 kan bulan 3 kan? Betul. So diorang bulan 1 tu baru tahu format, baru nak belajar. So kamu beruntung sebab kamu dah buat awal. Okey Okey, jangan takut, senang je ujian tutur ni. Okey, cikgu nak terangkan balik, mungkin ada yang tak faham, tak apa. Okey, cikgu ringkas ya. Okey, secara umumnya ujian bertutur ni kertas 3. Dia ada 70 markah. Okey. 70 markah tu dia ada pecah 2 bahagian. Individu 40 markah, kumpulan 30 markah. Yang video tadi tu individu kan? Okey. Sekejap. Okey, tak apa. So, untuk individu tadi, sorang-sorang akan masuk ke bilik ujian nama dia. Maknanya seorang masuk kat bilik ujian, lepas tu kamu akan berhadapan dengan 2 orang pentaksir. Berapakah tempoh kamu nak duduki ujian bertutur individu? Berapa lama? 3 hingga 5 minit. Paling kurang 3, paling lama 5 minit. Okey Okey, cikgu nak tanya, berapa soalan yang ditanya oleh pentaksir? Siapa boleh jawab? 5. Kurang tepat. Cuba lagi. 4. Ya, Nabil, Emmanuel, Anthony, 6. Bukan 6. 4. 4 soalan saja, tak banyak. Ke banyak? Okey. So, kita tunjuk balik. Mana? Ni dia. Ini 4 soalan yang ditanya oleh pentaksir. Okey. Dengar. Soalan 1 dan soalan 2 tu, jawapan dekat mana jawapan dia? Boleh tak kamu bagi voice? Sebab cikgu malah nak tekan komen ni. Ini memang malu. Soalan 1 dan soalan 2 ni jawapan dekat mana? Berdasarkan petikan yang diberi. Ya, bagus. Siapa yang cakap tu? Alia Alia. Nazihah. Ya, berdasarkan petikan ataupun bahan rangsangan. Cikgu ada pengalaman lah jadi pentaksir ni. Pengalaman cikgu kan. Cikgu dah, maknanya cikgu sekolah tu dah terangkan kat kamu dah bagi tahu awal-awal soalan 1, soalan 2 tu jawapan dalam petikan. So kamu janganlah mana-mandai kamu fikir jawapan sendiri. Okey jangan kita pening nak fikir jawapan sendiri. Sebab jawapan dalam petikan saja. Kamu baca dah jumpa dah. Okey Okey. So jawapan kat sini, tengok sini. Ni nampak dia akan bagi bahan ni. Okey, dia akan bagi bahan ni. So jawapan dalam ni je. Okey, senang. So soalan 1 dan 2 ni macam bonus je lah. Bonus tau. Kenapa bonus? Dah hilang soalan tadi. Pentaksir secara mekanis berdasarkan intonasi yang sebut. Kemudian pentaksir akan mengemuka kaedah 4 calon. Soalan 3 dan 4 pula jawapan macam mana? Jawapan spontan. Jawapan secara spontan. Spontan tu maknanya jawapan tu kita kena ikut kita punya pengalaman. Pengalaman kita
Maknanya jawapan tu bebas lah. Kita boleh mengemukakan sebarang jawapan. So kita kena fikir. So soalan 3 dan 4 ni jawapan dia memang tak ada langsung dalam petikan. So kamu janganlah cari, memang tak ada. Okey Faham? Faham So format ni akan sama saja. Sama saja sepanjang tahun, dia tak akan berubah-ubah. Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, macam ni. Semasa hari peperiksaan ujian bertulis ni, ujian bertulis pula. Ujian bertutur ni, okey, semua calon akan dikumpulkan dekat bilik kuarantin namanya. Bilik kuarantin. So nanti contohlah Alia ni calon pertama. Okey, Alia calon pertama. Bila tiba giliran Alia nak jawab ujian bertutur individu, okey, akan ada pengawas akan bagi bahan. Bahan tu apa dia? Soalan lah. Ini dia. Dia akan bagi alamak. Dah jam dah. Tu cikgu dah gila sikit. Dia viral. Okey, nampak? So, pengawas akan bagi bahan ini dekat Alia. So, dia mana Alia akan baca secara pintas lalu dekat bilik kuarantin tu. Okey. Mana Alia dah dapat bahan dia awal lagi dalam bilik kuarantin. Okey Kejap, kenapa macam ni? Okey So, bila Alia dah bersedia, Alia perlu masuk dekat bilik ujian. Masuk seorang-seorang berhadapan dengan 2 pentaksir. Lepas itu, yang pertama sekali Alia kena baca secara mekanis. Baca kuat-kuat depan pentaksir. Memang ada markah. Baca kuat-kuat. Jangan ada gangguan lah. Okey, bila dah baca, barulah Alia akan jawab 4 soalan tadi. Soalan tu memang tak ada dalam kertas tu. Tak ada. Soalan tu hanya ada pada skrip pentaksir sahaja. Okey Faham? Semua jelas ke? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak apa, jangan malu-malu. Mungkin kat sekolah malu nak tanya cikgu kan? Jangan malu-malu sebab tak nampak muka kamu pun. Dengar suara je. Okey, kata ada soalan, cikgu teruskan kepada skrip. Okey. Soalan 1 dan 2 kita kena huraikan ke cikgu. Okey, tak payah hurai. Kita ikut dalam bahan je. Baca je. Kita baca saja jawapan. Okey, berkumpulan tu kita kena ikut angka giliran. Okey, untuk form 5, guru kelas kamu dah bagi dah angka giliran. Betul tak? Tanya balik guru kelas kamu. So kamu boleh tengok dah kamu grup dengan siapa. Ikut angka giliran. Tapi kadang-kadang ada yang ikut angka giliran, kadang-kadang dia campur dengan kelas lain. Cikgu tak pastilah. Tanya balik dengan guru kelas. So kalau kamu dah tahu kamu punya partner untuk kumpulan lagi senang. So you all boleh prepare. Kan? Boleh prepare. Kalau dah tahu hujung-hujung exam lagi pening kepala. Kita dah. Okey, kalau persendirian tu memang tak boleh lah sebab waktu hari kejadian, waktu hari exam baru kamu tahu siapa pasangan kamu. Okey, limit biasanya tak silap cikgu 3 hingga 5 orang dalam satu kumpulan. 3 hingga 5 orang. Paling kurang 3, paling tinggi 5. Tapi kebiasaannya lah pengawas akan susun 4 orang. Biasanya akan susun 4 orang. Okey. Jelas? Okey, baik. Kita teruskan dengan
ujian bertutur individu. Okey, cikgu pening dengan cikgu punya laptop ni. Tengok, dah gerak sendiri. Nampak tak? Ini contoh penskoran dia untuk individu. Individu ni kamu kena pulun habis-habis sebab 40 markah. Nampak? 10 markah tata bahasa dan kosakata. 10 markah sebutan. Okey, sorry. Untuk tata bahasa ni 10 markah. Maknanya kamu kena bercakap dalam bahasa yang baik, bahasa yang baku, menggunakan ayat yang gramatis. Ayat gramatis tu macam mana? Kita mengikut tata bahasa yang betul. Okey, itu tata bahasa. Imbuhan kena betul. Pengujaran ayat kena tepat. Okey, yang kedua sebutan. Sebutan maknanya sebutan perkataan kena jelas. Jelas Intonasi tu kita punya lantunan suara kena jelas, kena kuat. Cakap je kuat-kuat, jangan cakap pelan je. Kalau cakap perlahan nanti pentaksi tak dengar kamu punya jawapan. Sebab kamu jangan risau bila kamu dah masuk ujian bertutur nanti boleh buka mas. Ya, mas boleh buka. So suara kamu akan lebih jelas lah. Okey, nada. Nada kena nada tu maknanya sama macam intonasi lah, nada kena kuat. Suara kena kuat ya. Okey, kefasihan dan kelancaran. Kena lancar, jangan cakap gagap-gagap kan. Lepas tu kefasihan maknanya cakap bahasa Melayu kena jelas lah. Mungkin kalau okey, kalau yang berbangsa Melayu tu tak ada masalah lah kan, fasih. Mungkin kalau bangsa Cina ataupun India mungkin kurang fasih. So kena belajar dari sekarang. Okey, belajar. Cikgu, Ya. kalau baca tu kena guna bahasa baku ke? Betul. Betul Alia, kena guna bahasa baku. Okey, idea dah bermakna. Okey, maksud idea dah bermakna ni maknanya kamu kena bagi isi yang logik, isi yang matang, idea yang bernas. Okay, jangan kita bagi isi yang tak logik, yang ikut suka kita je kan. Idea kena tepat. Saya. Itulah kita kena sebut bakulah. Okey So 40 markah untuk individu. Jelas semua? 4 aspek ni yang akan ditekankan oleh pentaksir. Okey. Okey, janganlah goyang lagi Alright, ini contoh dia. Okey, kalau cikgu zoom out nampak tak? Nampak Okey. Nampak cikgu. So bahan ni ada akan bagi. Okey, bilik kuarantin ni ramai tau. Ada lebih kurang, tak silap cikgu lah, 12 orang kot bilik kuarantin tu. Okey, 12 orang. So ada pengawas yang akan jaga. So contoh Alia calon pertama, dia akan bagi kertas bahan ni. Dia akan bagi soalan ni ke Alia, Alia kena baca depan dia. Okey, baca secara perlahan-perlahan je. Okey, bila dah settle, Alia akan dibawa oleh pengawas untuk ke bilik sebelah, bilik ujian. Berjumpa dengan 2 orang pentaksir. And then barulah Alia kena baca kuat-kuat. Bacaan secara mekanis. Kuat-kuat. Jangan baca senyap je kan. Jangan. Baca kuat-kuat. Okey Okey, so bacalah. Okey, cikgu nak contoh. Amir Luqman. First time dengan nama Amir Luqman. Okey, boleh tak Amir Luqman baca teks ni? Boleh juga. Okey, bagus. Okey, boleh baca. Kesemuanya. Kebaikan aktiviti mendaki, mengurangkan stres, meningkatkan stamina, baik untuk kesihatan jantung, meningkatkan ketempatan tulang,
baik untuk pesakit diabetes, membantu menurunkan berat badan, mengurangkan tekanan darah. Kita sering mendengar kebaikan amalan mendaki bukit di media-media massa dan elektronik. Kini masyarakat kita gemar melakukan aktiviti tersebut tanpa mengira peringkat umur. Bagi mereka, aktiviti mendaki ini memberikan banyak faedah seperti meningkatkan tahap kesihatan tubuh seseorang. Tidak kurang juga ada yang berpendapat bahawa aktiviti ini baik untuk penghidap kencing manis dan darah tinggi dengan syarat mereka perlu mendapatkan nasihat doktor terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, pendaki harus diingatkan akan risiko yang boleh berlaku sepanjang melakukan aktiviti ini. Oleh itu, mereka perlu meniti beratkan isu keselamatan agar tiada kejadian buruk berlaku. Okey, bagus Amir Luqman, pembacaan yang sangat jelas. So baca macam ni lah tapi kuat sikit tau. Okey. Bila kamu dah habiskan pembacaan, barulah pentaksi akan tanya. Okey. So kita saya buat contohlah soalan pertama. Okey, soalan pertama cikgu nak cikgu panggil yang tak pernah cikgu sebut lagi. Faris, ada tak Faris? Faris boleh Faris Apa dia cikgu? Okay. Saya bagi tanda tadi. Apa itu? Okey baik. So, okey dengar, cikgu tak nak tulis sebab ni ujian bertutur kan. So dengar dengan teliti. Baik, soalan pertama. Huraikan kebaikan aktiviti mendaki bukit atau gunung yang anda fahami. Jawapan dekat dalam petikan tu cikgu. Betul. Cikgu ulang balik Huraikan kebaikan aktiviti mendaki bukit atau gunung yang anda fahami. Sekejap, saya nak baca sekejap. Zoom sikit, kejap. Cikgu nak kebaikan cikgu kan? Betul. Senang je. Kamu tengok dah jumpa dah. Tak apa Farid, cuba jawab. Nanti cikgu betulkan apa yang salah. Okey, jawapan dia senang je. Dalam peta ali tu je. Yang baik untuk pesakit tu cikgu? Ke bukan? Sekejap. Dalam peta ali je. Peta ali. Peta ali tu maknanya peta iting. Tu jawapan. Tu kebaikan dia. Okey, cuba jawab. Dalam ayat yang penuh. Cikgu ulang balik Huraikan kebaikan aktiviti mendaki bukit atau gunung yang anda fahami. Mengurangkan stres, mengurangkan tekanan darah. Lepas tu sekejap. Betul, teruskan dia. Baik untuk kesihatan jantung, membantu menurunkan berat badan, baik untuk pesakit diabetes, meningkatkan ketumpatan tulang. Okey, tak apa Faris, tak apa. Cuba pertama tak apa. Okey. Bila jumpa soalan yang macam ni, kita kena sebut kepala soalan ataupun frasa soalan kan. Kamu perasan tak cikgu tanya apa tadi?
Huraikan kebaikan aktiviti mendaki bukit atau gunung yang anda fahami. So kita ambil balik frasa soalan dia. Apa dia? Antara kebaikan aktiviti mendaki bukit atau gunung ialah kita dapat mengurangkan stres, meningkatkan stamina, meningkatkan ketupatan tulang, membantu menurunkan berat badan, dan mengurangkan tekanan darah. Macam tu. Kena jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey. Betul. Siapa jawab ni? Kejap. Siapa ni? Muhammad apa ni? Rashdan, ya betul. Macam ni lah. Jawab dalam bentuk ayat lengkap. Jangan kamu cakap huraikan kebaikan aktiviti mendaki bukit, menggunakan stres, meningkatkan stamina. Okey, jangan macam tu Jawab dalam bentuk ayat lengkap. That's why tadi dalam rubrik pemakahan tu dia kata jawab kena ada, kita panggil apa tadi? Dia kena ada apa, saya lupa dah rubrik tadi. Ni dia. Idea dan bermakna. Tata bahasa dan kosakata semua kena jaga. Okey. Dia berbeza dengan ujian mendengar. Ujian mendengar tu jawapan terus tak apa. Tapi bertutur tu kita kena jawab dalam bentuk ayat yang penuh. Penanda wacana. Okey, bergantung kepada soalan dia macam mana. Kalau soalan dia memerlukan jawapan yang banyak, gunakan penanda wacana. Okey, soalan yang kedua. Cik guna ni lah Anik Syahmi boleh? Kita bagi fair lah kan. Sebab saya tengok tiap minggu orang yang sama je. Boleh tak Anik Syahmi? Boleh cikgu. Okey, bagus. Senang je, jangan stres. Kita santai jawab. Okey, soalan kedua. Okey. Mengapakah pendaki mengapakah pendaki harus sentiasa diingatkan akan risiko yang boleh berlaku sepanjang melakukan aktiviti pendakian? Mengapakah pendaki sentiasa diingatkan akan risiko yang boleh berlaku sepanjang melakukan aktiviti pendakian? Kerana pendaki harus diingatkan akan risiko yang boleh berlaku sepanjang melakukan aktiviti ini. Kerana apa? Mereka perlu menitiberatkan isu keselamatan agar tiada kejadian buruk berlaku. Ya, betul. Itu jawapan yang cukup nak. Maknanya kita ulang balik frasa soalan. Pendaki harus diingatkan akan risiko yang boleh berlaku sepanjang melakukan aktiviti pendakian kerana mereka perlu menitikberatkan isu keselamatan agar tiada kejadian buruk berlaku. Nampak? Sebab aktiviti hiking ni ataupun aktiviti pendakian ni memang satu kita panggil aktiviti atau sukan yang sangat berbahaya. Jadi kita kena sentiasa menitikberatkan isu keselamatan. Safety. Kita kena jaga safety kita. Pakai kasut yang sesuai, pakaian sukan, kemudian kita macam kita kena prepare. Okey, waktu masuk ke bilik ujian tu, kita sebagai calon tak dibenarkan langsung bawa apa sebarang alat tulis pun. Kita bawa diri dan kita bawa kertas je.
So tak boleh bawa sebarang alat tulis. Okey. Memang itulah dia peraturan dia. Okey, so masuk dah soalan 3 dan soalan 4. Okey, soalan 3. Cikgu nak siapa lagi? Yang cikgu tak pernah sebut. Amira Adlina ada? Ada Amira Adlina? Pergi tandas ke? Amira Adlina ada? Kalau Amira tak ada, siapa lagi yang cikgu tak pernah dengar suara dia? Zarif Al-Wafi ada tak? Ada tak Zarif Al-Wafi? Tak ada juga. Takkan pintar juga. Nurin Khairina, ada tak? Nurin Khairina, gambar kucing ni. Tak ada. Macam mana ni? Nur Hanania. Cikgu. Okey, bagus. Akhirnya. Dah 4 kali cikgu kena palau Okey, berdasarkan, okey dah dengar soalan ketiga. Senang je, tak susah. Berdasarkan pengetahuan anda. So, apa dia? Bagaimanakah aktiviti mendaki ini dapat dijadikan sebagai aktiviti riadah yang selamat dan kurang berisiko? Cikgu ulang. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah aktiviti mendaki ini dapat dijadikan sebagai aktiviti riadah yang selamat dan kurang berisiko? Okey. Jelas tak, Hanania? Jelas. Jawapan dia dekat dalam ke atau fikir sendiri? Ini apa tu? Main game tu? Ayam. Oh. Okey. Jawapan dia, okey, soalan 3 dan 4 jawapan dia kita kena fikir sendiri. Okey, cikgu bagi ayat mudah lah. Okey, okey. Macam mana kita nak melakukan aktiviti pendakian dengan cara yang selamat? Tu je. Pada pendapat saya, cara untuk selamat tu ke? Macam mana kita nak melakukan aktiviti pendakian dengan cara yang selamat? Cara untuk melakukan aktiviti pendakian dengan selamat, pakai pakaian dengan selesa, mengikut peraturan. Kalau bawa barang-barang tu jangan berlebihan. Pakai kasut yang sesuai. Itu je. Okey, bagus. Okey, boleh mute. Okey Okey. Okey, dah apa. Mungkin my need for speed. Okey, jawapan Hanania tu betul. Betul. Hanania bagi satu isi sebenarnya, dihuraikan. Okey, yang cikgu dengar tadi, memakai pakaian yang sesuai. Okey, betul lah. Maknanya untuk melakukan aktiviti pendakian, kita haruslah memakai pakaian yang sesuai. Sebagai contoh, kita huraikan. Sebagai contoh, kita harus memakai kasut sukan yang sesuai untuk menjalankan aktiviti pendakian. Betul tak? Sebab kasut hiking ni lain tau. Kasut hiking ni tak sama macam kasut untuk main badminton, kasut nak main futsal, dia berbeza.
Jadi kita kena memakai kasut yang sesuai untuk melakukan aktiviti pendakian. Okay, kemudian apa lagi yang kita dengar tadi? Kita haruslah membawa peralatan yang lengkap. Kan? Nak pergi melakukan aktiviti pendakian ni, kita kena bawa makanan dan minuman yang mencukupi. Yang paling penting air kena bawa. Air kena bawa. Sebab bila kita melakukan aktiviti pendakian, kita akan merasa sangat haus. Okey. Apa lagi? Lagi satu, kamu terpandang untuk maknanya cara yang selamat ni untuk melakukan aktiviti pendakian ni, kita kena bawa, kita kena membawa kawan yang aktif melakukan aktiviti pendakian. Kenapa? Sebab bila kita ada kawan yang mahir ataupun kawan yang expert, dia yang akan bantu kita untuk apa? Untuk kita sampai ke destinasi. Maknanya kita dah ada leader. Lebih selamat lah kan? So janganlah kita ni bergerak seorang diri kan. Yang penting kita kena bawa kawan yang berpengalaman dalam aktiviti pendakian. Okay, tu contoh jawab. Tak perlu panjang-panjang pun sebab masa pun 3 ke 5 minit. Simple-simple cukup. Okey, soalan yang keempat. Elizabeth. Elizabeth boleh? Boleh Elizabeth. Cikgu rasa hari ni cikgu nak buat ujian bertutur individu dulu. Kumpulan minggu depan. Sebab cikgu nak semua merasa cara nak jawab ni. Okay, Elizabeth tak respon. Kasih Nur Tasnim. Kasih Nur Tasnim ada tak? Kasih Manifospeed juga ke? Kasih Nur Tasnim. Okey, kalau tak ada Emmanuel Anthony. Emmanuel Anthony ada tak? Sudah. Oh, Mike rosak. Kita apa, tak apa. Okey, apalah. Okey, tak apa Emmanuel. Kamu jawab dalam bentuk tulisan ni. Okey, cikgu tanya kamu jawab, kamu tulis, kamu respon dekat Zoom Sebab cikgu nak semua kena cuba ni. Okey, soalan dia macam ni Anthony. Okay, dengar. Aktiviti mendaki bukit masih belum mendapat tempat di hati masyarakat. Berikan ulasan anda. Diulang. Aktiviti mendaki bukit masih belum mendapat tempat di hati masyarakat. Berikan ulasan anda. Okey, maksud soalan ini macam ni. Dia suruh kita bagi sebab kenapa aktiviti mendaki bukit ni kurang popular dalam kalangan masyarakat. Kenapa tak ramai yang nak join aktiviti hiking ni? Kenapa? Apa sebabnya? Itulah dia. So Emmanuel Anthony, kamu tulis jawapan dekat chat. Boleh? Okey, boleh Emmanuel.
Kalau okey, cikgu tunggu. Sedar tak sedar lagi setengah jam kelas kita. Jadi cikgu nak minta sama semua murid dalam kelas ni kena beranikan diri kan. Beranikan diri cuba respon. Sebab cikgu nak bantu kamu ni. Sebab nak exam kamu bukan cikgu. Sebenarnya bagus juga format baru ni sebab bila ada kertas 3 dan kertas 4 ni ia boleh membantu calon untuk lulus BM. Masa nak cakap bilang jawapan. Okey, tak apa. That's why kena berlatih bermula dari sekarang. Okey, sambil tunggu Emmanuel Anthony tulis, cikgu nak ada tak siapa volunteer nak bagi jawapan? Ada tak? Cikgu ulang, kenapa aktiviti pendakian bukit ni tak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat? Kenapa tak ramai yang suka untuk join aktiviti hiking ni? Cikgu dah campur bahasa Inggeris lah. Siapa nak cuba? Cikgu nak buka voice. Sebab ni namanya ujian bertutur. Kena cakap. Okey, Alim Hasif. Aktiviti mendaki bukit tidak popular dalam kalangan masyarakat. Kerana apa? Tak boleh terus tulis lain itu. Kerana apa? Kerana masyarakat merasa aktiviti ini sangat berbahaya. Bukan berbahaya, berbahaya. Betul lah. Kena bagi alasan kenapa bahaya. Sebab aktiviti pendakian bukit ini boleh apa risiko dia? Boleh menyebabkan kematian. Betul tak? Ramai je hiker atau Kematian, kehilangan. Jatuh. Kematian, kecederaan, Jatuh. Kehilangan. Kehilangan, ada yang kena culik bunian kan? Siapa yang kena culik bunian? Acap kan? Kena culik bunian. Sebab sekarang tak jumpa lagi. Tak cikgu hilang 2019 kan? Acap penculik bunian 2019. Sekarang dah 2022. Dah berapa tahun dah? 4 tahun hilang. 3 tahun. 3 tahun. Ya, aktiviti mendaki memerlukan daya ketahanan yang tinggi kan. Maknanya kita kena ada stamina kan. So maknanya kebanyakan aktiviti pendakian ni yang lebih sesuai ni golongan remaja lah kan. Kalau golongan yang golongan apa kita panggil veteran ni ataupun golongan tua tu kurang sesuai. Golongan warga emas, betul kan, warga emas kurang sesuai. Okey, ada lagi? Okey, Emmanuel jawab lah. Okey, zaman pada kini, bukan zaman pada kini. Pada masa kini telah orang berubah dengan elektronik. Okey, cikgu betulkan. Pada zaman ini masyarakat tidak gemar untuk melakukan aktiviti pendakian kerana mereka telah berubah ataupun kerana mereka lebih menggemari permainan
dalam talian ataupun permainan elektronik. Maknanya remaja sekarang lebih gemar terlibat dalam kita panggil e-sukan ataupun e-sport kan. So aktiviti luar ataupun aktiviti outdoor ni dah kurang diamalkan. Okey, itu sebab dia. Bila dah ada e-sport, ada e-sukan ni, so ramai dah tak lagi berkecimpung dalam dalam apa kita panggil bidang outdoor ataupun sukan luar ni. Okey, apa lagi? Tak, ini untuk umum. Betul, boleh menyebabkan, boleh mengundang bahaya kan, banyak risiko dia. Okey, tak apa. So Emmanuel, kamu punya ayat tu kena betulkan sikit kata bahasa banyak salah. Okey, tak apa. So terima kasih sebab berani mencuba. Okey Sebab kita semua ni belajar, semua dalam proses belajar kan. Kalau tak cuba, kamu tak tahu apa kesalahan kamu. Okey. So kita tengok soalan yang kedua pula Okey, siapa lagi yang nak baca ni? Saya cikgu. Siapa? Mawadah. Mawadah, okey, bagus. Okey, Mawadah boleh baca. Pendidikan Mawadah. dalam Okey, teruskan. ya. Teruskan. Pendidikan dalam talian dilihat semakin popular terutamanya semasa negara mengalami penularan wabak COVID-19. Sesetengah pihak beranggapan bahawa pendidikan secara dalam talian adalah lebih baik daripada pendidikan secara bersemuka. Hal ini demikian kerana para guru dan pelajar dapat menjimatkan masa serta proses pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan di mana-mana sahaja selagi mempunyai akses internet. Walau bagaimanapun ada juga beranggapan cara ini tidak sesuai kerana tidak semua pelajar mempunyai kemudahan komputer dan internet. Mereka berkemungkinan akan ketinggalan dan para guru perlu memikirkan cara lain supaya para pelajar tidak keciciran ilmu. Okey, bagus. Terima kasih pembacaan yang sangat jelas. Okey. Kalau banyak kali stop atau banyak ia akan tolak markah. Dia akan tolak markah kelancaran ataupun kefasihan. Dia tolak markah. Sebab apa tahu? Sebab dia ada limit masa kan. So kalau kita banyak berhenti, banyak gagap kan, so masa dah drag. Kalau masa terlebih, contohlah kan. Contoh Irfan Noor. Okay, Irfan Noor kan jawab 3 soalan. Dah 5 minit. 5 minit tu dah maksimum. So pentaksir tak akan bagi Irfan untuk jawab soalan yang keempat. Right. Sebab masa dah terlebih. So kita kena rancang kita punya jawapan tu banyak mana pula. Berapa lama kita nak jawab tu. Jangan panjang sangat. Ya, jangan panjang sangat. So kena rancang masa dengan betul kalau terlebih sangat, kamu tak boleh habiskan semua soalan yang ditanya oleh pentaksir. Hakim apa Hakim? Hakim yang contoh Hakim. Okey. Soalan pertama. Okey, soalan pertama. Okey. Siapa nak jawab ni? Zahin Fahimi, ada tak? Zahin Fahimi.
Okey, Zain Fahimi. Takkan mic rosak. Ada tak? Okey, kalau tak ada cikgu nak bagi Razi, boleh tak Razi? Sebab cikgu risau masa habis ni. Boleh. Okey Razi ya. Soalan senang je, jawapan dalam petikan je. Okey, mengapakah setengah pihak beranggapan bahawa pendidikan secara dalam talian adalah lebih baik daripada pendidikan secara bersemuka? Okey, cikgu ulang. Mengapakah ada setengah pihak beranggapan bahawa pendidikan secara dalam talian adalah lebih baik daripada pendidikan secara bersemuka? Hal ini disebabkan pelajar dapat menjimatkan masa serta proses pengajaran dan pembelajaran boleh menjimatkan masa pembelajaran. Okey. Dan boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Tak apa. Muka tak nampak kot. Okey, jawapan dah betul lah tapi ada macam skip sikit. Okey, macam ni. Jawapan Razi betul tapi tak ada frasa soalan. Ambil yang ni. Kita ulang balik. Setengah pihak beranggapan bahawa pendidikan secara dalam talian adalah lebih baik daripada pendidikan secara bersemuka kerana para guru dan pelajar dapat menjimatkan masa serta proses pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan di mana-mana sahaja selagi mempunyai akses internet. Okey, maknanya kebaikan PDPR ni boleh menjimatkan masa. Kenapa boleh jimatkan masa? Siapa tahu? Kenapa? Sebagai contoh kan, Siti Aisyah nak pergi sekolah kan, naik kereta. Okay, kalau kita nak naik kereta, kita kena bangun awal kan. Contoh kalau duduk kat bandar tu kena bangun awal. Kita kena menghadap kesakan lalu lintas tu dalam tempoh 1 jam. Kan dah bermasa kat jalan. So dah bermasa. So kalau kita buat online class, kita buat PDPR, masa dapat dijimatkan kan. Tak perlu kita buang masa bangun awal, menghadap jam kan. Tak payah. Okey, yang kedua. Tak payah pakai baju sekolah. Tak payah pakai baju sekolah kan. Kita nak gosok baju lah apa. Nak kena tidur awal kan, tak payah. Okey, yang kedua apa kebaikan dia? Pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Itu kebaikan dia. Dekat mana-mana sahaja kita boleh belajar. Atas katil, dekat dapur, dekat koridor, mana-mana lah asalkan ada internet. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Soalan yang kedua. Dia Wafa. Ada tak Dia Wafa? Ramai pemalu malam ni. Dia Wafa. Okey. Okey, tak apalah Hidayah. Hidayah try Hidayah. Nurul Hidayah ada? Saya cikgu. Okey, ada. Nurul Hidayah form 4 ke form 5? Form 5. Form 5, okey. Okey, soalannya berbunyi. Mengapakah ada yang beranggapan bahawa PDPR ini tidak sesuai dan tidak relevan untuk pelajar? Nak cikgu ulang ke? Ulang cikgu. Okey, mengapakah ada yang beranggapan bahawa PDPR ini tidak sesuai dan tidak relevan untuk pelajar?
Ingat, soalan 2 ni jawapan dalam teks saja. Ada juga beranggapan cara ini tidak sesuai kerana tidak semua pelajar mempunyai kemudahan komputer dan internet. Ya, bagus. Nampak? Itu jawapan dia. Dalam teks saja. Okey So markah bonus dah. Soalan 1, soalan 2. Okey, soalan yang ketiga soalan kebat Kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, siapa nak jawab lagi? Nak dengar suara ni lah. Alim Hasif ada tak? Saya cikgu. Oh, terbaik. Nasib baik ada. Okey, soalan yang ketiga kamu kena fikir sendiri Jangan tengok dekat teks Okey. Okey, soalan dia berbunyi, berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pembelajaran dalam talian harus digalakkan, terutamanya semasa negara mengalami penularan wabak COVID-19? Diulang. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pembelajaran dalam talian harus digalakkan, terutamanya semasa negara mengalami penularan wabak COVID-19? Okey, Alif jelas tak? Jelas. Okey. Kena mula dengan ya betul. okey. Pada pendapat Ya betul. Pada pendapat saya, kita seharusnya menggalakkan pelajar-pelajar belajar atas talian kerana pembelajaran atas talian lebih efisien dan mudah dilakukan di mana-mana sahaja. Malah, pembelajaran dalam atas talian menjimatkan tenaga dan masa pelajar itu sendiri. Okey, ada lagi tak? Ada lagi? Ada lagi. Habis dah? Nak lagi ke? Ada lagi? Kalau ada lagi, luahkan. Yap. Belajar tak ada lagi kot. Okey, tak apa. Okey, jawapan Alif tadi betul. Cuma Alif kena kaitkan. Dia kata macam ni. Soalan macam ni, dia kata, okey, kenapa, cikgu bagi bahasa yang biasa sebenarnya senang faham. Kenapa PDPR ni harus digalakkan? Lebih-lebih lagi semasa negara kita dilanda COVID-19. Kenapa bila COVID-19 berlaku ni kita kena teruskan PDPR? Kenapa? Kenapa tak buat je bersemuka? Kenapa COVID kena buat PDPR? Sebabnya macam ni. Okey, apabila PDPR dijalankan, okey, maknanya ia boleh mengurangkan risiko keberjangkitan kepada guru dan pelajar. Betul tak? Sebab bila kita menjalankan kelas secara dalam talian, maknanya murid tidak akan terdedah dengan penularan wabak COVID-19 sebab semua duduk dekat rumah masing-masing kan. So kalau kita belajar secara berkumpulan, kerana kita bercampur dengan murid dan pelajar, murid dan juga guru, maknanya keberjangkitan wabak COVID-19 akan meningkat. Itu dia jawapan dia. Okay, lagi satu, kenapa walaupun berlaku COVID kita kena teruskan PDPR? Supaya dapat memastikan pelajar sentiasa bersedia
dalam menghadapi peperiksaan yang besar seperti SPM. Jawapan yang Alif bagi tu betul juga, tak ada masalah. Betul Okey. So iaitu soalan yang ketiga kan. Okey, soalan yang keempat. Okey, saya guna siapa lagi kejap Banyak rupanya yang cikgu baru first time tengok. Vivo Vivo Y71A. Apa Vivo ni? Next time Vivo tukar nama Okey, siapa lagi Cikgu nak Kartik lah, boleh Kartik? Kartigian, boleh tak? Soalan 4 ni ramai yang seram Ataupun Nur Atiwah. Nur Atiwah ada tak? Sudah tak ada. Okey, macam ni. Soalan yang keempat ni, okey, untuk memastikan kamu semua cuba, okey, kamu tulis jawapan kat Padlet. Okey, kejap. Oh, tak apa. Tulis jawapan kat Padlet soalan yang keempat ni Okey, semua kena dengar. Okey, semua kena respon Semua kena respon Okey, soalan keempat. Okey, belum. Jangan type lagi. Belum. Macam mana kamu type ni? Soalan tak baca lagi. Okey, soalan keempat. Pembelajaran dalam talian dikatakan kurang berkesan jika dibandingkan dengan pembelajaran secara bersemuka. Ulaskan pernyataan ini. Okey, diulang. Pembelajaran dalam talian dikatakan kurang berkesan jika dibandingkan dengan pembelajaran secara bersemuka. Ulaskan pernyataan ini. Okey, maksud soalan ini, kenapa PDPR ni kurang berkesan berbanding pembelajaran secara bersemuka? Okey, maknanya kenapa online learning ni tak berkesan berbanding kita belajar kat sekolah tu? Okey, kenapa? Belajar susah faham. Betul. Okey, cikgu nak tulis kat ni. Cikgu ni. Tadi cikgu suruh cakap semua diam. Bila cikgu suruh tulis tak cakap pula. Okey, tak apa. Tulis kat Padlet. Kalau tak nak tak apa cikgu. Tak nak. Tak nak tulis lah, nak cakap. Nak cakap. Boleh. Okey, kenapa? Kurang faham. Okey, cuba jawab dalam ayat-ayat lengkap. Apa dia soalan ni cikgu? Saya nak jawab je ni kalau saya tak. Soalan dia macam ni. Okey, cikgu tulis kat tulis soalan Okey, dalam peperiksaan sebenar ni, pentaksir hanya ulang 2 kali saja soalan.
So, kita kena dengar dengan teliti ya. Okey, itu soalan dia. Sekejap. Pembelajaran dalam talian dikatakan kurang berkesan jika dibandingkan secara bersemuka. Ulaskan pernyataan ini. Soalan dia, mengapa PDPR ni kurang berkesan berbanding jika kita belajar secara live dekat sekolah? Saya cuba Iwan. Okey, boleh. Kerana pembelajaran dalam talian dikatakan sekejap, saya nak zoom. Tak apa, cuba je. Dikatakan kurang berkesan jika berbandingkan secara bersemuka. Kerana pelajar kurang faham. Okey, teruskan. Kenapa pelajar kurang faham? Sekejap, saya tahu itu ya. Sebab suasana ada gangguan. Boleh. Okey, kerana pelajar kurang faham sekiranya belajar secara dalam talian. Okey, kenapa kurang faham tu? Hal ini dikatakan demikian kerana semasa PDPR berlangsung terdapat gangguan semasa belajar. Gangguan macam mana? Gangguan mungkin ada bunyi bising, kan? Ada murid tak mute pula bahasa Inggeris, tak mematikan pembesar suara. Kemudian mungkin ada gangguan internet, kan? Tiba-tiba jaringan internet terputus. Kita dah terlepas dah nak belajar. Okey, itulah dia gangguan. Lepas tu kurang faham. Okey. Sambil tu cikgu baca sekejap. Saya setuju dengan ini kerana kadang-kadang mempunyai masalah internet dan mereka akan tertinggal apa yang cikgu terangkan serta-merta. Okey, kejap. Cikgu tekan ni. Dan mereka akan tertinggal dan mereka akan dan mereka akan tertinggal, bukan tertinggal, mereka akan terlepas keciciran. Mereka akan keciciran. Keciciran tentang apa yang diterangkan, tentang apa yang diterangkan oleh guru. Okey, titik. Oleh itu, mereka tidak faham tentang topik tersebut. Seterusnya, murid juga berhadapan dengan gangguan di rumah. Seperti
seperti diganggu oleh adik kecil mengacau kita. Oh my. Adik. Semasa kita belajar. Dah. Itu saja. Boleh banyaknya. Adlina, PDPR tidak begitu berkesan kerana ada beberapa yang gagal menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran. Ya, betul. Sebab tak semua beberapa ni mampu untuk menyediakan kemudahan yang lengkap untuk pembelajaran dalam talian, kan? Okey, apa lagi? Pembelajaran dalam talian dikatakan kurang berkesan jika dibandingkan kelas bersemuka kerana masih terdapat beberapa kawasan yang mempunyai masalah talian internet. Bagus. Pengajaran dalam talian kurang lupa nak letak. berbanding bersemuka kerana pelajar kurang faham atau tidak mempunyai kemudahan seperti internet. Selain itu, ada sebagian besar pelajar yang mengambil kesempatan dengan sengaja meninggalkan sesi pelajaran dalam talian walaupun hadir. Betul, kan? Waktu cikgu mengajar, murid tutup, mematikan pembasar suara, mute kan? Lepas tu dia turn off, mematikan video. Kemudian dia pun tidur. Lepas tu exam pun fail. Sebab online kelas tak tahu apa-apa pun. Okey, apa lagi? Nabil, pada pendapat saya, pembelajaran dalam talian kurang berkesan berbanding pembelajaran bersemuka kerana pembelajaran dalam talian mempunyai had antara guru dan murid. Betul. Sebagai contoh, murid tak dapat memahami atau bertanya secara langsung kepada guru. Betul. Sebab kelas online ni, masa dia tak lama. Kan, 1 jam. So, tak sempat. Murid pun tak sempat nak tanya cikgu secara langsung. Okey. Siapa lagi cikgu tak baca lagi? Okey Okey so Razi lah makhluknya. Okey, banyak sangat cikgu tahu nak baca benda satu ni. Okey, pada pendapat saya, pembelajaran dalam talian kurang berkesan daripada pembelajaran bersemuka kerana pelajar sukar untuk fokus masa kelas. Okey, ada gangguan. Okey, betul. Okey, baik. Jadi secara umumnya jawapan yang kamu bagi ni betul lah. Faktanya betul. Tapi kamu kena perbaiki dari segi ayat dia. Maknanya tata bahasa dia kena betul. Okey So dah pukul 9.30. Okey. Baik. Sebab ada kawan-kamu nak tidur awal lagi ni. Esok pun sekolah. Cikgu. Ya. Cikgu tak nak baca saya punya ke? Mana tu Alia? Yang ada tulis bahasa Melayu tu. Pembelajaran dalam talian dikatakan kurang berkesan jika dibandingkan secara bersemuka kerana tidak semua pelajar mempunyai kemudahan internet. Betul. Selain itu, guru tak dapat mengetahui tahap penguasaan seorang pelajar secara teliti. Ya, betul. Lebih-lebih lagi kalau contohlah kan, kalau murid tu beralih daripada Form 3 kepada Form 4 kan. So Form 4 ni contoh aliran sains. Okey, so student Form 4 ni datang daripada kelas yang berbeza kan. Form 3 ada yang ambil. Ialah macam kelas. So cikgu tak kenal dia. So tak boleh tahu dia punya tahap penguasaan. Sebab kalau kita nak buat PBD, kalau online ni susah. Kan nak uji tahap membaca dia macam mana. Nak uji kemahiran betul-betul macam mana. Sebab ialah macam ni lah.
nak buka mic pun susah, nak buka video pun susah. Mudahnya PBD dia band 1. So susah nak taksir dia punya penguasaan, tahap penguasaan dia. Okey, betul Alia, tahniah. Baik. So itu sahaja kelas kita pada minggu ini. Baik. Hilang dah. Okey. Jadi kita sambung kelas pada minggu hadapan. Okey, minggu depan kita sambung untuk ujian bertutur secara berkumpulan. Okey. Baik, itu saja. So semua boleh left Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.